صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Nasihat untuk para da'i. Dari tajuknya saja kita tengok, Masya Allah, nasihat untuk para pendakwah, para da'i. Apa kita faham daripada tajuk ini? Wahai para da'i, anda pun perlukan nasihat juga. Wahai para da'i, anda pun masih dalam bahaya juga. Wahai para da'i, anda da'i itu orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wahai para da'i, awak da'i kepada siapa? Untuk apa anda da'i? Wahai da'i, anda itu siapa? Perkataan da'i itu sendiri. Wahai da'i, kalau dah anda dinasihatkan, betapa pula kami sekalian. Wahai da'i, kalau dah anda dah yang kami sebut anda perlu dinasihatkan, anda perlu dibimbingkan begitu, anda masih perlu ditegur, itu pun anda berbanding dengan kami, anda jauh lebih tinggi daripada kami. Dan kalau dah anda perlu dinasihatkan dan ditegur dan dipesan begitu, betapa pula kita semua. Nasihat untuk para da'i. Para da'i kena ambil berat tentang nasihat ini. Untuk kita kena pandang, kalau dah para da'i pendakwah kita, sedang kita ustaz-ustaz kita pun dipenasihatkan, betapa pula kita, ya. Itu daripada tajuk ini saja kita sudah tengok, subhanallah, ya. Terus membuat kita duduk dan tunduk dan nak patuh apa nasihat yang akan disampaikan. Wahai orang yang telah meletakkan dirinya untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah, dia pilih untuk jadi pendakwah, nak menyeru orang kepada Allah Ta'ala, dan dia sanggup akan tugas ini. Jadi semua pilihan Allah, ya. Tak digerakkan oleh Allah Ta'ala. Yang orang belajar tinggi pun tapi tak nak mengajar orang, tak nak mengajar orang. Digerakkan oleh Allah Ta'ala, walau belajarnya tak tinggi tapi rasa sense of responsibility, sikap tanggungjawabnya tu, merasakan aku perlu beri, aku perlu kongsi, ya. Berapa tinggi ilmu kita yang kita dah boleh nak mengajar, nak share sama orang. Perlu kena ilmu sebanyak-banyaknya, sehandal-handalnya. Dah tentu untuk menuntut ilmu, untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, dituntut untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi untuk reach out, untuk call people, untuk bawa orang, ikut kadar mampu. Walau baru sedikit ilmu sekalipun, kena beri juga. Tak payah kita tunggu nak sebanyak-banyaknya, sealim-alimnya, khatam kitab setebal-tebalnya baru kita nak mengajarkan orang. Jangan. Ibarat kalau dah banyak orang lapor, nombor satu, taruhlah sebelum orang lapor. Kita ada something saja, tak mestinya nak tunggu kita ada nasi biryani, tak tunggu mesti nak kita ada nasi kabuli ke, nasi Arab ke, nasi koboi ke, nasi apa ke. Tak mesti kita nak ada itu baru kita nak share sama orang. Walau kita ada gula-gula je sebutir, share dengan orang juga tak? Share. Walau kita ada jemput-jemput, kita kau sebut jemput-jemput, sini orang panggil apa? Kuih cucur, cucuk. Ada sebut kodok, ya. Walau kita ada jemput-jemput sekalipun, kita share orang juga tak? Share. Kita share orang. Tambahan pula kalau ada banyak orang lapor. Banyak orang lapor, takkan kita nak tunggu kita sampai kita buka restoran, nanti ya saya masak biryani dulu, nanti ya saya baru belajar resepi dulu. Lah, apa yang ada berikan orang. Hati gajah sama dilapar, hati nyamuk sama dicecah. Kalau ikutlah ilmu orang-orang salih, orang alim, ilmunya selautan. Ilmu kutu tak sampai setampuk Pinang. Tetapi kalau anda dahaga, saya pun dahaga, marilah sama-sama kita cecah, sama-sama basahkan tekak bersama, ya. Jadi nak jadi pendakwah tentang ilmu pemberian Allah Ta'ala. Ada orang banyak dan macam-macam ilmunya, ada orang very sedikit saja. Tapi bawa kepada orang tetap. Ajak kepada orang, tetap ajak kepada orang, ya. Itu terbit daripada sense of responsibility. Yang berulang sudah meletakkan dirinya, memposisikan dirinya untuk mendakwah. Bukan makna aku nak jadi pendakwah. Bukan. Aku kena berdakwah. Itu maksudnya di situ, ya. Kalau kita nak underlinekan, memposisikan diri itu, meletakkan dirinya, bukan aku pilih untuk mendakwah, tetapi aku perlu untuk berdakwah. Bukan aku pilih untuk jadi orang pendakwah, tetapi aku perlu untuk berdakwah. Aku perlu untuk berdakwah. Baik, ya.
Mulailah dari dirimu sendiri. Betul. Kalau kita masih kotor, macam mana kita nak bersihkan? Kalau kita masih jauh, macam mana kita nak dekatkan? Kalau kita buta, macam mana kita nak memandukan? Kalau kita masih gelap, macam mana kita nak suluhkan? Ya. Kalau kita masih sesat, anak tak sesat. Sesat. Kalau kau dah tahu pathnya begini, tapi kau melencong kanan, melencong kiri, kau masih sesat daripada jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya sesat aja sembah tokong itu saja, ya. Sesat perjalanan nak tuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih sesat, masih meragau-ragau, macam mana nak pandukan orang? Imam Ghazali mengatakan, kalau kita orang yang tak junjung hukum Allah Subhanahu Wa Taala, namun kita nak dakwahkan orang, kita masih tak junjung syariat Allah Ta'ala, tapi kita nak mendakwahkan orang, kita tidak akan hasilkan kecuali murid-murid yang sama dengan kita main-mainkan agama Allah. Mana mungkin kita mengajarkan anaknya berjalan lurus, sedangkan dia jalan miring. Kalau dah cikgu kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Begitu, ya. Jadi tak boleh tidak. Begitu, ya. Kena pada diri kita. Mesti. Ini yang kita mengatakan jadi insan-insan mutlak. Kalau anda sudah jadi insan musta'mal, ataupun anda sudah jadi insan yang berubah, mana mungkin, walaupun masih suci, boleh menyucikan tak? Air musta'mal? Tak boleh, dah digunakan. Air yang dah berubah, air teh, air kopi, boleh suci, boleh minum, tapi menyucikan tak? Tidak. Mau tak mau, yang menyucikan kena pure, like this. Pure. Tidak ada kotor, tidak ada abuk, tidak ada cemar, tidak ada bau. Pure, air semata-mata air, itu namanya, ya. Jadi kita nak jadi insan semata-mata insan, pendakwah semata-mata. Semata-mata itu hamba Allah kepadanya, semata-mata hamba Allah. Semata-mata cari redha Allah. Pure. Semata-mata nak taat pada Allah Ta'ala. Tak boleh ada kecemaran dosa, tak boleh ada yang untuk selain pada Allah Ta'ala. Ya. Mulai dengan diri sendiri, tak boleh tidak. We can never hope that, tak apalah, aku ajarkan orang sembahyang duha, orang buat, aku dapat pahala, betul tak? Aku ajarkan 10 orang buat, aku dapat pahala. Jadi aku nak cutilah, aku tak nak sembahyang duha. Orang buat, aku dapat pahalanya. Tak ada mana kalau kau tak buat, orang tak buat. Barang diingat, nak ganda 10 ke, nak ganda 100 ke, mesti ada angka 1. Kalau tak ada 1 bagi dari pihakmu, takkan mana ada kali 2 ke, kali 3 ke, kali berapa. Jadi wahai sekalian pendakwah, tak payahlah anda buat survey. Anda ada sembahyang duha? Anda ada baca Quran? Anda tanya diri anda juga sebagai orang pendakwah. Anda ada buat something ke tidak? Kalau anda tak ada buat, jangan harap anak-anak murid anda akan buat. Takkan mana mereka akan buat. Bermula dengan kita. Kalau anda nak jadi pendakwah yang salah satu, kita kena amalkan ilmu kita. Kenapa kita kena amalkan ilmu kita? Biar cakapan kita itu, kalau dalam adab belajar, ya, apa yang Imam Ghazali sebut, adab seorang guru ialah di antara adab guru mengamalkan ilmunya, biar cakapnya itu dipakai orang dan diamalkan orang, tu maksudnya, ya, dipakai orang, diamalkan. Kalau seorang guru tidak mengamalkan ilmunya, tidak ada mana anak muridnya akan mengamalkan ilmunya. Sia hampa-hampa saja, hanya belajar teori saja, tetapi dianya tak ada. Lain, ya, pendakwah dengan pengajar lain, ya. Pendakwah lain, pendakwah bring people to Allah. How can you bring people to Allah if you are not close to Allah? Begitu, ya. Jadi bermula dengan diri kita dahulu, baru kita ajak yang lainnya. Tak boleh tidak. Tapi adakah orang yang sudah dekat pada Allah? Adakah orang yang sudah meninggalkan segala tegahan Allah? Tidak ada, bukan. Maka bermula adalah engkau apabila nak mengajar, tak boleh tidak kena mengajar. Tetapi kita menampilkan diri kita bukan dengan rasa aku dah layak mengajar. Now aku sudah buat yang disuruh, aku ditinggal tegah, maka nobody can reach that level. Jadi macam mana? Kena senantiasa setiap kali kita mengajar, setiap kali kita baca satu ayat, kita tahu yang aku tegur diriku, yang aku koreksi diriku, dan aku masih belum buat apa yang aku sebutkan ini. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, sekarang aku mendakwahkan diriku, supaya kita tak dicela oleh Allah Ta'ala. Dan do your best, amalkan ilmu yang kamu sampaikan itu, dan mohon, ya Allah, supaya aku dapat mengamalkan ilmu yang aku ajarkan ini, supaya lepas daripada murka Allah Ta'ala orang yang berkata-kata tanpa dia mengotakan katanya itu. Ya, baik. Sada fil mahdi